Syah binti Azhar. Hari ini saya akan membacakan satu kisah dongeng yang bertajuk Si Tanggang Anak Derhaka. Si Tanggang merupakan seorang anak lelaki kepada si Talang dan si Deruma. Mereka sekeluarga tinggal di pinggir hutan. Si Tanggang merupakan seorang kanak-kanak yang bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang yang berpengaruh dan kaya raya pada suatu hari nanti. Suatu hari, si Tanggang telah melihat sebuah kapal berlabuh di kawasan pesisiran pantai yang berdekatan dengan rumahnya. Si Tanggang pun memberanikan dirinya untuk pergi menemui nahkoda kapal tersebut. Dengar permintaan si Tanggang untuk diberikan pekerjaan, nahkoda kapal tersebut berasa sangsi akan permintaan tersebut. Namun akhirnya nahkoda kapal tersebut berasa yakin kerana telah melihat kecekapan si Tanggang bersampan ketika menuju ke kapalnya. Kemudian, si Tanggang pun berasa gembira kerana telah mendapat pekerjaan di kapal tersebut. Beliau pun pulang ke rumah dengan gembira lalu mengkabarkan berita ini kepada kedua orang tuanya. Si Talang berasa amat gembira kerana anaknya telah mendapat pekerjaan. Namun, pada masa yang sama, mereka turut bimbang kerana si Tanggang akan pergi jauh daripada diri mereka. Akhirnya mereka mengalah dan akur akan keputusan si Tanggang untuk bekerja di atas kapal tersebut, dan mereka pun melepaskan si Tanggang berlayar jauh daripada penduduk mereka. Si Tanggang pun berjanji kepada kedua ibu bapanya untuk pulang ke rumah apabila telah kaya untuk membalas jasa kedua ibu bapanya. Demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, si Tanggang akhirnya berjaya menyesuaikan dirinya untuk bekerja di atas kapal itu. Tanggang melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh nahkoda. Nahkoda amat suka dengannya kerana dia seorang yang amat rajin bekerja. Lalu si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Apabila nahkoda menjadi uzur, maka si Tanggang dilantik menjadi nahkoda baharu. Dia dipanggil Nahkoda Tanggang. Si Tanggang cekap dan pandai berniaga. Namanya menjadi sangat terkenal. Oleh itu, dia dijemput oleh Sultan ke istana. Tidak lama kemudian, si Tanggang pun berkahwin dengan puteri Sultan. Si Tanggang membawa isterinya berlayar ke banyak tempat, ke merata dan seluruh negeri. Pada suatu hari, kapal si Tanggang berlabuh di muara sungai berdekatan dengan kawasan rumah ibu dan bapanya. Setelah dilihat oleh orang kampung, mereka pun mengetahui bahawa itu adalah si Tanggang. Lalu berita ini disampaikan kepada kedua ibu bapa si Tanggang. Setelah mendengar khabar ini, ibu dan bapanya pun berasa amat gembira kerana mengetahui bahawa anaknya telah pulang ke kampung, dan mereka membuat keputusan untuk pergi melihat si Tanggang dan bertanyakan khabar anak mereka itu. Seterusnya, ibu dan bapa si Tanggang, iaitu si Talang dan si Deruma, berkayuh sampan menuju ke nahkoda kapal si Tanggang dengan membawa bekal makanan kegemaran anak mereka, iaitu pisang salai. Seterusnya, mereka pun mengaku bahawa mereka merupakan kedua orang tua si Tanggang. Kemudian, si isteri si Tanggang mendengar. Kemudian, si isteri pun bertanyakan kepada si Tanggang apakah benar kedua-dua orang tua tersebut merupakan ibu dan bapa si Tanggang. Dengan nada yang marah, si Tanggang mengatakan bahawa kedua-dua orang tua itu bukanlah ibu dan bapanya kerana dia tidak mempunyai ibu dan bapa yang daif. Ibu si Tanggang pun mengatakan bahawa dia membawa makanan kegemarannya, iaitu pisang salai. Kemudian si Tanggang pun menengking kedua-dua orang tua tersebut untuk pergi daripada kapal itu. Si Talang dan si Deruma berasa amat sedih. Mereka pun berkayuh sampan pergi ke tempat asal mereka. Lalu si ibu pun menadah tangan memohon doa kepada Tuhan. Jika benar pemuda tadi yang mereka lihat adalah si Tanggang anak mereka, tukarkanlah dia kepada batu. Tiba-tiba petir berdetuk, angin bertiup kencang. Kapal yang berlabuh itu menjadi terumbang-ambing kerana angin tersebut. Ketika itulah si Tanggang berasa amat kesal. Dia sedar bahawa Tuhan telah memperkenankan doa ibunya. Dia akan menerima balasan yang setimpalnya kerana telah menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Lalu dia mengangkat tangan
dan memohon kepada Tuhan untuk mengampunkan segala dosa-dosanya kepada kedua ibu bapanya. Akan tetapi si tanggang sudah pun terlambat. Gelombang yang kuat memecahkan kapalnya. Apabila reda, si tanggang bertukar menjadi batu. Semua anak kapalnya turut bertukar menjadi batu.